أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masih memeliharakan, Allah menghubungkan nafas kita ni dapat kita bernafas, dapat kita bernyawa sampai di petang yang mulia ini. Alhamdulillah, banyak-banyak kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan Allah beri sana itu nikmat imdad itu, kalaulah kita nak ambil benda nak bayar sana itu, rasanya tak ada kuasa kita nak bayar. Merupakan nikmat yang diberi itu tak kuasa kita nak bayar. Berapa 1 minit, berapa 1 jam yang kita nak bayar kepada Allah itu tak kuasa kita nak bayar. Oleh itu sama-sama kita banyak alhamdulillah. Jangan terlupa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Kita kata seumur tu. Baik. Kemudian lebih kurangnya masa kita nak guna di petang ni ke, lebih kurangnya kita katanya 1 jam lebih kurang. Sejam lebih kurang lah. Itu dia deh. Baik. Lalu tu sebelum daripada kita nak pergi kepada soalan-soalan yang dibentangkan, lalu tu kita nak ambil dulu sedikit, sedikit betul katanya, yang kita dah amal puasa maridah saat itu lebih kurangnya 26 hari dah. Masa tu begitu cepat saat itu, 26 hari saat itu dah kita gunanya masanya. Alhamdulillah. Jadi bila kita guna masa 26 hari saat itu dalam amal puasa kita tu lah, dalam amal puasa kita saat itu 26 hari saat itu, kita tidak dapat maklumat katanya adakah puasa kita ni diterima atau ditolak, kita tak tahu. Tu dia nah, tak tahu. Orang panggil tak, kalau diterima alhamdulillah, kalau Allah tak terima pun alhamdulillah. Nak buat kan orang panggil. Dia segala perbuatan Allah saat itu memanglah baik semua, dia panggil. Dia kata tak baik, tak boleh. Semua perbuatan Tuhan ni baik semua dak. Cumanya dua Qurani lah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat.
alhamdulillahi ala kulli hal. Dia panggil dua tu je, tak boleh lari dah. Dia alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Baik. Kemudian kita sebut petaninya, dan petani insya-Allah petani saat itu sebagai tautiah. InsyaAllah malam ni kita mula jam 9.30 lebih kurang sebagai sambut Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, insyaAllah. Baik. Sebelum daripada situ kita pergi apa dia panggil, kita ambil dulu ulama katanya. Tu dia nak alamat. Tajuk kita di petaninya alamatu qabulil qiyam wasiyam, maknanya alamat dia panggil qabul qiyam, qabul siyam. Macam mana kita nak kenal kata puasa kita diterima oleh Allah, puasa kitanya tak diterima oleh Allah. Mana kata ada alamat. Alamat qabulul qiyam dan siam kita saat itu. Mudah-mudahannya orang panggil puasa kita pun diterima oleh Allah. Walaupun dah kita puasanya berapa hari dah, 26 hari, mudah-mudahannya diterima oleh Allah akan puasa kitanya. Alhamdulillah. Itu dia nah. Baik. Kemudian kata dia alamat percemih kata puasa kita diterima oleh Allah saat itu, satunya khauful abdi min adami qabuli amali. Dia kata bimbang oleh hamba daripada tiada qabul amalnya. Kita bimbang supaya takut Tuhan tak terima amalan kita. Oleh yang demikian, semua hak dia dengar belum lagi masuk ramai, walaupun begitu sikit tak apalah. Mana kita share lagi dulu, share lagi dulu. Hak dia dengar dah tak ni tu kita share lagi dulu supaya supaya orang-orang yang tak dengar lagi tu boleh ambil tahunya. Jadi ulama kata satu daripada alamat ya Allah qabul, Allah terima amalan kita dak buat saat ni tu, bimbang takut tidak terima. Oleh karenanya bila kita bimbang tu mana kita takarrub dengan Allah, orang panggil. Sebab tu ulama kata iz ala ragmi min shiddati taqarrubihi ila Allah bitta'ah illa annahu yakhsha adamal qabul. Dia dak bimbang takut Tuhan tak terima amalan dia ni. Tu nak ayat katakan tu. Bila kata bimbang takut Tuhan tak terima amalan dia, sebab itulah dia buat dengan beringat, puasa pun dengan beringat, semaya pun dengan beringat, semua amalan kita dengan beringat takut tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Kalaulah kita kata amalan semaya sunat, sedekah sunat, misalnya ada model mari ni dak sedekah sunat, janganlah kita ada perasaan kata supaya dipuji oleh orang, jangan. Supaya disebut baik oleh orang, itu jangan. Itu dia panggil tak beringat lagu tu. Kalau kita buat kebajikan dengan lagu tu mana tak beringat. Kita buat dengan siang lagu tu dah, maka jangan lagu tu. Hak kita naknya kita buat dengan ada beringat takut tidak diterima oleh Allah. Ni bila ada beringat lagu tu, ulama kata itu min alamatil qabul. Dia kata itu setengah daripada alamat Tuhan terima. Sebab kita dak beringat. Buku beringat sebab kita hafal dengan Allah. Supaya kita kata orang besar ni dia takut bila kita besar naik besar juga dak buah perintah dia saat ni juga, makna kita takut supaya takut jadi salah kita dengan dia. Bila silap kita dengan dia, siap kita ni buat daripada jawatannya, ni beralih kita daripada jawatannya dengan tak sedar kita. Sebab tu kita kena beringat, bercakap pun kena beringat, kedudukan kita pun kena beringat. Takut dia pergi marah kepada kita, bimbang takut hak kita buat ni tak sempurna dengan hak dia kandak. Dia nak lagu lain, kita buat lagu lain. Dia nak pesteni, kita buat pesteni. Tu duk bimbang tu satu amalan orang panggil.
Bimbang takut tidak diterima. Maknanya gitu. Khauful abdi min adami qabuli amali. Sama ada qiyam, berdiri, ibadah, sama ada siam, dia panggil di waktu siang hari. Sebab kita duduk di hari ini dua amalan kita kan. Satunya amalan siam, puasa. Puasa ni mana kita berok daripada makan ni, minum ni, kita berok dari parak. Daripada setubuh dan sebagainya, itu dia panggil siam. Kita puasa kita ni berok mana tak gunalah kau jalan yang dilarang oleh Allah, mana kita tak guna. Itu mana kita puasa di hari ni. Jadi setelah kita puasa mari dah lepas sehari makna kita bimbang takut Allah tak terima gak, siaplah kitanya. Bimbang takut Tuhan tak terima gak, mana rugilah kitanya. Inilah satu daripada alamat mana yakhsha adamal qabul. Itu dia dia. Lepas itulah fayastasghiru a'malahu, maka dia menzahirkan apa, berasa halu amalan dianya, berasa sikit amalan kita dak buat saat ni tu, kita berasa gorak-gorak, orang panggil biarlah he Tuhan, aku buat saat ni tu wala sedikit pun mu terimalah. Bimbang takut mu tak terima he Tuhan, biarlah sikit pun tak apa ya Allah, mu terimalah daripada aku ni. Itu dia deh. Jadi mana tidak tertipu, tidak terajib dengan amalan. Inilah orang panggil satu daripada alamat yang Allah terima amalan kita di bulan Ramadan seterusnya. Walau bulan tak Ramadan pun tak apalah. Sekiranya kalau kita berasa dak bimbang-bimbang takut Tuhan tak terima amalan kita ni, itu menunjuk kata Allah terima dah. Lepas tu cuba kita pakai cek tengoklah deh. Cuba kita pakai cek tengok, cek kan. Jadi hak kita dak buat dah saat ni tu berasa balas mana. Kita berasa Tuhan terima ke Tuhan tak terima. Ni hak kita dak dengar di 4-50 hari ni deh. Berasalah mana weh kita dak puasa mari 20 ni hari dah ni. Kau tak ada berasa gano, kau berasa kebah, kau lagu mana, kau berasa Tuhan terima ke, kau bimbang takut tak terima kau duduk dalam kelas mana kita duduk di hari-hari ni. Maknanya kena ada perasaan itu. Oleh itu kita jadi ada selalulah mana ya Allah, aku ni bimbangnya, ya aku dah amal mari dah 10 11 20 ni dah ya Allah ni, ada kamu terima ya Allah. Itu dia, kalau mu tak terima makna kami ni beratnya he Tuhan, lanakunanna minal khatirin, mana aku ni rugilah he Tuhan. Dia sekiranya kalau mu tak terima amalan puasa aku ni ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nascaya aku ni he Tuhan termasuk dalam jumlah orang yang paling rugi ya Allah. Temerayu dengan Tuhan. Sebab itulah sudah daripada kita puasa ni gak, kita berqiyam di waktu malam tu, kita munajat dengan Allah, bisik dengan Tuhan, mengadu dengan dia, minta ke dia. Ya kami dak buat ni ya Allah bukan sepenuh sama amalan kami ni. Mungkin ni hak kami buat ni tak sampai lagi tangguh ya Allah. Kami ni hanya puasa radak orang khawah tak boleh, orang awam pun kami puasa sekadar tu je ya Allah. Mana puasa kami ni bukan tinggi sangat maqam ya Allah. Oleh itu wala sebanyak tu pun ya Tuhan, mu terimalah daripada kami ya Allah. Ni jadi ada perasaan ni, mudah-mudahan puasa kita saat ni tu diterima oleh Allah, alhamdulillah. Bimbang takutnya tak terima ke, orang panggil letih lah kita ni. Letih kerana tidak ada laisa min siyamih illal ju', Nabi kata wal'at, tidak boleh melainkan ju', lapar dan dahaga jelah hak bolehnya. Tidak boleh melainkan lapar, tak boleh melainkan dahaga, itu jangan. Ni makna kata kita panggil usaha di kita, rugi laba di kita, untung laba adalah di kita di petang ni. Itu dia nah. Sementara kita dek menunggu-nunggu deh masuk waktu berbuka puasa, dan kita menunggu soalan-soalan daripada saudara kita. Cuba kita dengar lagi dua. Yang keduanya alamat Tuhan terima puasa kita ni, istisghar al-muslimi lil amal. Dia kata
Berasa sikit, berasa kecil, berasa halus amal dah kita dak buat, tak ada berasa besar. Dia tak ada berasa kata jereguk kita puasa sehari ni berasa gain boleh. Aku semaya 2 rakaat berasa gain boleh. Tak ada berasa gitu dak. Mana berasa tak ada hak kita dak buat saat ni tu. Bukan berasa ada tu dak. Makna kita dak buat. Amal kita dak buat tapi berasa tak ada. Ni jadi payah juga nak timbul perasaan lagu ni. Sebab kita dak buat saat ni tu kita berasa ada. Bila kita buat kita berasa ada. Tak timbul lah kok berasa tak ada hak dak buat. Mungkin kita dak buat. Bila kita dak buat mana kita berasa ada. Maknanya hak naknya we berasa tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit. Ni dia. Ni menunjuk kata Tuhan terima. Gapo tu? Fala yaghtar, maka tak tertipulah ia. Tak diajib dengan amal dia saat itu. Jadi istisrarul amal tu ulama kata min sifatil mukhlisin. Tu dia dia. Jadi kalau kita tak ada berasa gitu tu mana? Jadi berasa malah lah kita. Kalau kita berasa banyak amal dia hak dia buat ni berasa banyak ulama kata. Wa ada mustisghari dzambi qad yuaddi ila takasuli an ziyadah fihi. Kalau kita berasa banyak mana kita timbul perasaan malah. Dia supaya kita kata kita pergi ambil muka tu biar kita ada dah. Kita pergi ambil muka tu biar ambil demo lah kita ada dah. Jadi bila kita berasa ada dah saat itu berasa pandai. Berasa tambah benda tu kita ada dah. Bila ambil demo lah kita ada dah. Banyak lagu tu dah. Kita pergi cari pula. Biarlah ambil demo lah. Kita ada boleh dah makan dah. Jadi berasa ada. Bila berasa ada saat itu membawa kepada takasul ani ziyadah fihi. Ni ulama cek siapa tangan ni. Ulama cek siapa tangan ni kata kalau kita berasa ada, berasa banyak amalan kita menunjuk kata tak diterima. Kalau kita berasa tak ada, berasa sikit amalan yang ada buat saat itu menunjuk kata diterima. Walaupun kita berasa sikit, hakikat ya bukan sikit. Walaupun kita berasa hanya sedikit, hakikat bukan sedikit sebab Tuhan janji banyak. Kita nak berasa banyak, bimbang takut tak diterima. Nak berasa banyak amalan kita, bimbang takut tak diterima. Kena berasa sikit lah. Bila kita berasa sikit, itulah menyebab kita rajin nak buat. Rajin nak buat, rajin nak tambah. Rajin nak membantu orang panggil. Rajin hari ni buat dah, nak hari kemarin buat dah, hari ni nak buat pula. Kemarin buat dah, hari ni nak buat pula. Sebab kita panggil dia berasa tak ada. Dia supaya dia bericak mari. Hai bericak dah. Bericak dah. Tapi harapan supaya diterima oleh Allah. Sebab tu kita sendiri tu kan bila kita beri dah, berasa nak beri pula sebab kita beri dah saat ni tu Tuhan terima kedak tu. Kadang-kadang kita beri dengan kerana kenama pun ada, supaya dipuji pun ada banyak. Tapi alhamdulillah kita rasanya hak demo on mari ni rasanya ikhlas. Sebab apa? Sebabnya dia tak tahu. Dia tak ada nak menunjuk orang tu, orang ni saya nah tak ada. Dia tebang dia mengata onlau tu pun kita belum tahu lagi siapa tu onlau tu pia. Tengok Facebook misalnya, nama dia kemungkinan nama tak serupa dengan tu. Dia montak nama tu macam-macam di Facebook nama tu kan. Lepas tu nama Aminah, tu nama Khadijah, tu nama Khadijah apa dia panggil Abdullah. Jadi makna kata ihtimal siapa tak tahu. Itu menunjuk katanya ikhlas. Tak ada siapa, tak ada nak royak ke siapa orang panggil. Tu dia nah. Sabit tu amal puasa ni dekat dengan ikhlas orang panggil. Sabit tu Tuhan kata wa ana ajzi bih, aku sendiri yang membalas. Sebab apa kata gitu? Sebab apa aku sendiri yang membalas? Sebab amal puasa ni ulama kata lebih dekat kepada ikhlas, aqrabu ilal ikhlas dia panggil. Lebih dekat kepada ikhlas. Sebab dia panggil, tengok kalau orang tak tanya, kita nak jawab tak boleh. Kadang-kadang amal puasa orang tak tahu kata kita puasa. Ni tak apalah kita ada puasa Ramadan, kebanyakan orang tahu kata kita puasa. Kalau pergi puasa sunat masalah, mana orang tak tahu nyari tak royak. Kalau kita tak royak kata saya ni puasa, demo kemungkinan demo tak tahu.
Ni orang panggil sembunyinya amalan puasa ni, orang panggil lebih dekat kepada ikhlas. Orang panggil tak semacam dengan semaya, tak semacam dengan sedekah, tak semacam dengan buat kebajikan selain daripada puasa. Sebab ni orang nampak. Bila kita buat, orang nampak. Bila orang buat, bila kita buat, orang tengok. Bah kita ni kadang-kadang kita menunjuk kepada orang, kita tunjuk kepada orang perbuatan kita, kita tunjuk kepada orang. Bila kita tunjuk kepada orang, tak ada. Bimbang takut ternafi makna ikhlas. Tunjuk tak apa. Tadi kita tunjuk tak apa supaya orang buat gatik lain. Kita buat kebajikan supaya dibuat turut kita. Tak apa tu. Hak tambahnya supaya dipuji oleh orang. Supaya dipuji, supaya dipuja, supaya dipuji, di apa lagi? Disebut baik, orang kata kita buat baik. Kita ni buat baik dah. Nak kepada orang sebut kata kita buat baik. Itu tak boleh, dia panggil menafikan ikhlas. Kalau kita buat baik, mana orang puji kata kita buat. Kita buat baik, tapi orang puji kata kita buat baik. Sedangkan kita tak ada nak betul puji demo. Itu tak apa. Dia supaya Nabi dia puji sahabat. Nabi puji Umar, Nabi puji Uthman, Nabi puji Abi Bakar, Nabi puji Ali. Tak apa, mereka itu je tak punah. Itu dia deh. Bahkan dengan sebab puji Nabi saat itu menyebabkan mereka tu semangat pula dalam kerja ibadah. Dalam membantu agamanya. Itu lain hal nah. Itu dia deh, dua perkara. Kita royak dulu dua perkara. Baik. Lalu tu siapa yang ada soalan tu cuba tulis dulu belah-belah boleh. Nah, kita untuk nak jawab. Belah-belah kita dak nanti hak ni kita harapnya begitu. Yang ketiganya unsul muslimi bitta'ah. Jinak berjinak oleh orang muslim semacam kita ni muslim dah ni dengan taat. Mana berjinak dengan taat orang panggil. Allah, boleh kita buat, boleh kita puasa berasa jinak, kita tak ada berasa liar dak lah. Dia supaya dia kata bangun sahur, kita bangun dengan cepat. Sebab kita nak berjinak dengan amalan puasa. Bila sampai waktu semaya dah berasa serenak, sampai waktu buka puasa tu cerak dah serenak. Waktu puasa pun serenak. Bila nak masuk Ramadan kita berasa serenak. Tu berjinak dengan taat, tak berasa liar dengan taat dak lah. Dia meminta kebaikan dengan cara harta pun kita boleh beri sebab berasa jinak. Sebab kita dah buat sikit sebanyak bukan boleh kedemo, boleh kita. Kita buat sebanyak ni, kita juga boleh banyak ni. Kita buat sebanyak nu, boleh juga kita sebanyak nu. Jadi makna kata supaya kita semaya tarawih 20 rakaat, semaya witir 3 rakaat misalnya, boleh ke siapa? Boleh kepada kita. Mana kita buat untung laba boleh kepada kita, bukan boleh ke demo sore, boleh kita. Ni makna kata kan ni. Ni makna katanya berjinak orang muslim dengan taat walit mi'nan ilaih. Id yuhabbibuhu Allahu ila qalbihi. Tu dia dia. Cabik tu hai kata allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ada pemaksiat ni menggelombarkan. Bila kita buat maksiat menggelombarkan hati. Adapun kita buat baik ni menetapkan hati. Lebih laginya bi zikrillah, menyebut Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tuhan kata jaga, ingat dengan sebab sebut Tuhan ni hati tu memang tetap oleh hatinya. Tatmainnul qulub, mana tetap oleh qulub, oleh hati dengan sebab zikrillah. Jadi mudah-mudahan orang panggil dengan sebab kita berapa dia panggil dengan sebab kita puasa saat itu boleh menetapkan hati kita. Dengan sebab kita siam menetapkan hati. Dengan sebab qiyam menetapkan hati. Dengan sebab zikir menetapkan hati. Sebab Tuhan Nas kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Supaya kita kata puasa ni walaupun kita kata bukan zikir mulut, orang panggil dia puasa semua tu. Dia puasa dah ke? Bila puasa dia ingat kata kita puasa.
Tu dia deh. Tak ada apa. Orang panggil lagu tu lah. Ni mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Ya Allah, kamu terimalah puasa deh, bagi kami sekalian, bagi penonton kami sekalian. Ya Allah, mu terimalah puasa daripadanya. Tu dia. Ada tukhayyib raja'ana. Kamu jangan sia-sia hai Tuhan akan harapan kami sekalian, hai Allah. Mu terimalah puasa kami ya Allah, dan mu terimalah puasa kaum ibu dan bapa yang diikuti kami ya Allah. Dan mu terimalah puasa bagi mereka yang buat jariah. Ada mari setiap ni hai Tuhan. Mu berilah ke dia, mu terimalah amalan dia, mu terimalah puasa dia hai Tuhan. Di masing-masing kita masih duk berdoa tu supaya Allah terimalah puasa puak kita. Ada tengok, walaupun tak tengok pun mana ada ikuti ni, kita minta supaya Allah Ta'ala terimalah doa kita. Jadi baik. Satu dua. Yang keempatnya raja'ul abdi qabul Allah Ta'ala li'amali. Ini alamat Tuhan terima puasa kita, amalan kita. Mana harap kita akan Tuhan terima. Ni cuba kita tanya masing-masing. Jadi kita ada puasa dah ni, kita harap ke tak Tuhan terima? Kau kita harap Tuhan tak terima? Kita harap Allah Ta'ala terima, cuma bimbang takut. Duk bimbang takut tidak terima. Alamat terima. Yang keempatnya harap Tuhan terima. Jadi makna kita nak dua lah ni. Kita nak dua kan nak. Satunya kita bimbang takut tak terima. Yang keduanya harap Tuhan terima. Kena duduk situ belakang ni. Kena kita duduk situ belakang. Mana harap Tuhan terima hak kita dak buat. Yang keduanya takut Tuhan tak terima. Bila kita duduk dua ni, bila hati kita sampai di sini, makna kata menunjuk kata diterima puasa kita. Ni payah juga ni dia panggil. Harap terima, bimbang takut tak terima. Biduk celah tu. Harap terima, bimbang takut tak terima. Sebab bila orang bimbang ni dia beringat. Bila kita harap ni orang panggil apa? Supaya kita harap nak ke benda tu, nak sungguh. Balik kita ni nak sungguh benda ni supaya Tuhan terima. Balik Tuhan terima sungguh hak kita nak sungguh. Jadi mana kata sama sungguh lah. Balik kita ni nak sungguh, lek Tuhan terima sungguh. Tak apa. Mana kata sama-sama sungguh. Tu mana raja'ul abdi qabulallahi ta'ala li'amali wa zalika bitawajjuhi wat tadarru' ilaihi biddu'a. Tu dia kita harap tegak, mana kita dia panggil buat lembek tekak lah maknanya. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah amalan puasa kami, semaya kami, berqiyam kami, tarawih kami, tahajud kami, taubat kami, wuduk kami semua ya Allah. Mu terimalah. Ni sifat. Ni orang panggil cut on. Kita nak cari cut on, nak cari kata lagu mana kita nak we Tuhan terima. Nak we Tuhan terima ni nak buat lagu mana ni? Cut on kita nak cari baik mana di hari ni. Tu dia nah. Mudah-mudahan diterimakan oleh Allah. Duduk situlah. Kita pakat kata amin. Dia tulis pun tak apa, kata di mulut pun tak apa. Semoganya petang-petang hari saat ni tu, dia petang-petang dekat dengan nak buka puasa saat ni tu. Tu dia deh. Tu dia dah, mudah-mudahan dia Allah Ta'ala terimakan amalan puasa kita saat ni tu. Tu dia nah. Baik. Yang kelima, alamat Tuhan terima doa kita, semaya puasa kita ni, istighfar, al-iksaru min istighfar. Mana membanyakkan istighfar. Jadi kita membanyakkan istighfar ni menunjuk kata puasa kita diterimakan. Tu dia deh. Tengok kita membanyakkan istighfar. Mana kan? Supaya kita hari-hari kita duk puasa ni, kan mulut kita duk buat apa ni? Kita puasa ni puasa daripada makanan. Kita puasa daripada minuman. Kita puasa parak kita. Kita puasa mulut lidah kita daripada makan minum. Lepas tu lidah kita jangan puasa. Mana istighfar. Lebih-lebih laginya di masa Covid kita ni hebat lagi. Dia Tuhan kata
Allah tak menyiksakan kamu, Allah tak muazzabkan angkat kamu. Dan pada hal kamu tu mana yastaghfirun, pakat ada istighfar. Ni orang panggil setengah daripada ubat nak pongkan COVID kita dan wabak kita dan taun semua sekali ni, wabak taun ke apa semua ni, setengah daripada ubat nak memeliharakan tu kita kena membanyakkan istighfar, kena membanyakkan menyuci, basuh ke diri kita ni, basuh supaya dia mau dak cheat vaksin. Itu hak zahir ya panggil tu. Hak hakikat kalau kita tidak istighfar, mana masih kita nak lari tak boleh, tak nak lepas. Nak lari daripada COVID tak nak lepas. Lepas tu nak buat lah mana we hingga sikit ataupun we lepas langsung, kita katanya kena membanyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab nah daripada Allah Ta'ala sendiri. Dia sebab dia panggil wabak, satu bagai daripada azab, dia panggil bala Tuhan ni. Dan pula corona COVID kita ni satu bagai daripada azab, orang panggil bala Allah Ta'ala menipu di atas manusianya. Lepas tu kita nak lepas, nak buatlah mana? Satu bagai, satu caranya istighfar. Dia istighfar ni pula dia nak al-iksar, membanyakkan istighfar. Misal kita kata astaghfirullahal azim, satu istighfar. Hak kita nak membanyakkan, nak buatlah mana? Lepas tu akar banyak saat ni tu pakai ada selisih royak lah. Demo ni kata 300, demo ni kata 300, demo ni kata belah-belah ribu. Tu dia. Jadi mana kita ambil sekadar ni, sekadar kita kata mampu kita ni berapa setiap hari. We nama kata banyak, we nama kata banyak istighfar. Kalau sekadar kata satu kali, orang tak panggil banyak, dia kena membanyak istighfar. Ni kalau kita duduk dengan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, menunjuk kata amal kita diterimakan. Sebab tu ada puji ya, wa bil ashari hum yastaghfirun, tu ada puji. Tu ada puji ashabul qiyam tu. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan dengan waktu sahur mereka itu dah istighfar kepada Allah. Ni alamat Tuhan terima doa kita. Yang keenam, hubbus salihin wa ahli ta'ah. Hak ni kita kena masuk selalu. Hari ni petang ni kita kena masuk lalu. Wahai ibu dan bapa sekalian duk dengar, diikuti di rumah masing-masing, kita kena tanam selalu. Dah hari ni tanamnya kita ada perasaan kasih kepada orang solihin dan orang ahli taat. Siapa yang solihin wala tak kena, kita kena kasih kepada orang solihin. Misal kita buka dalam Facebook kita temu dengan ulama-ulama, kita temu dengan ni gambar wali Allah, kita temu dengan orang solihin ni, guru-guru ni, tok-tok guru ni, sama ada negara kita ke, negara Malaysia, Indonesia ke misalnya, kita temu dengan orang-orang soleh, orang ahli taat, orang baiknya, orang pemimpin agama. Dia orang yang membelakan agama Allah, orang yang bawa agama Tuhan, dia peridukkan agama Allah. Ni kita kena berasa kasih kepada mereka walaupun kita tak kenal dia, walaupun kita tak pernah bercakap dengan dia, tak kenal dengan dia, tak bercakap dengan dia, tapi dalam hati we ada perasaan hub, we ada perasaan kasih. Sebab tu kena minta lagu ni, ya Allah, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka. Itu dia, minta dengan Tuhan, ya Allah, memberilah kepada aku ni kasih kepada Allah, kasih kepada Engkau ya Allah, dan memberilah kepada aku ni kasih kepada Nabi Engkau ya Allah, dan memberilah kepada aku ni kasih kepada orang yang kasih kepada Engkau, dan berilah kepada aku ni kasih kepada orang yang mu kasih ya Allah. Dia tubik banyak-banyak ton juga tu dia, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul Allah, kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada orang yang akan kasih. Hei Allah, tubik mari pak peradin tu. Itu makna kena bila kita kasih pada orang solihin, menunjuk kata puasa kita diterimakan. Ya tengok deh, ya tengok. Orang panggil hubungi, ada hubung kait dengan orang solihin. Sebab orang solihin mana orang baik. Orang soleh mana orang berjuruh.
Orang soleh mana orang baik di sisi Allah. Bila orang baik di sisi Allah, maknanya kita kena kasihlah pada orang baik. Sebab dikehendaki baik ni baik dengan syarak. Dihukum baik oleh syarak. Bila syarak tu hukum baik pada orang ni, makna kita kena kasih kepada orang baik. Lepas tu menghukum baik tu siapa? Syarak menghukum baik orang tu. Tu dia ni. Tu dia. Tu dah nak panggil, nak royak katanya kasih kepada orang soleh dan kasih kepada orang ahli taat dan marah kepada usah. Dia panggil marah kepada orang usah. Apa dia usah? Orang deraka. Bila orang ni deraka kepada Allah, kita mereka. Bila orang ni deraka kepada Tuhan, kita marah. Ni disuruh oleh syarak. Bila disuruh oleh syarak, makna kita boleh duduk situ tu. Boleh kasih kepada orang solehin, boleh kasih pada ahli taat, boleh mereka marah pada orang deraka. Ini orang panggil alamat semaya kita diterima, puasa kita diterima. Tu dia deh. Lagu tu lah. Bis takat tu nah. Kita berdoa sama insya-Allah. Maka ia ada 10 semua kita ambil setakat tu dululah. Ambil setakat tu dulu. Mudah-mudahan kita dapat amal sama, berdoa sama, insya-Allah malam ni kita jangan tinggal. Malam ni kita jangan peluang ke amal set oleh kerana malam ni adalah malam 27. Mengikut satu fatwa bila puasa hari Selasa adalah 27 Lailatul Qadri, insya-Allah malam ni kita pun akan mengadakan rancangan kita dalam sekitar jam 9.30 lebih kurang. Kita akan mulalah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ikuti sama dan kita nak berdoa dengan Tuhan malam ni. Kita doakanlah semakin mana kita ajar hak malam 25 kemarin dulu. Kita doa sama. Oleh itu untuk petani kita gilah kepada soalan-soalan yang dibentangkan. Kita guna masa dah 36 minit. Sekarang ni jam pukul 5.47. Makna ada laginya 3 minit sampai 3 minit sampai di pukul bukan, ada lagi 13 minit nak masuk pukul 6. InsyaAllah kita jawab soalan. Ya nah. Ini tak faham ni soalan ni. Dia tanya bapa ni wajib dak jawab salam orang syahid gapo dah. Orang syahid kirim salam tu. Tak faham. Cuba tanya semula apa dikandaki dia soal lagu ni. Kita rasanya ada soalan hak sebelum daripada saat ni. Sebelum daripada saat ni tu ada soalan hak dia mau tanyanya mengenai dengan apa ni rahat kita. Mengenai dengan berapa jeluak budak tu ke? Jeluak budak bagi orang yang jadi ibu tu ke? Tu dia nah, jadi menyusahlah dengan dia makan pek dada tu. Makan pek di dada di gapo ibu dia tu dak. Lepas tu budak ke, ya maklumlah. Ya makanlah jeluak lagi. Maka kita basuh sekadar mana boleh kita basuh. Sebab ulama katanya bagi ibu yang dak menyusukan anak, jeluak dia tu ada juga mengatakan setengah daripada najis yang dimaafkan. Ni bagi orang yang dak membelah ke kanak-kanak tu dia timbul selalu. Dia timbul dengan jeluak dia gapo tu ke, sikit sebanyak tak ni tu jangan banyaklah. Mana hak sedikit saat ni tu dimaafkan. Kalau sampai lagi banyak tu kita kena basuh lah. Hak ni pun kena basuh. Makna katanya sikit-sikit tu dimaafkan. Sebab orang panggil benda-benda di darurah bagi orang-orang yang dak jaga anak kecil. Supaya kita kata kucing. Tak kucing ya tak ke je nak kita basuh berak. Ya pergi berak. Mana kata ya pergi berak. Apa je mari duduk atas riba kita. Dia. Ya kita terkait kucing ke apa. Tu dia deh. Tu dia. Makna kata hak tu dimaafkan. Dia panggil binatang tawafin, binatang hak belikung, belik-belik dengan kita saat ni tu. Tu dia deh. Maknanya ada belik dengan kita ni dia panggil dimaafkan oleh kerana binatang tawafin. Deh. Tu dia deh. Lagu tu. Tu dia deh. Tu dah.
Itulah nak royak kata kan weh. Nak royak katanya agama ni dia bukan spek dak. Tu dia dah. Dia bukan spek dak. Tu dia. Maknanya luahlah agama ni dia. Bukan makna kata spek sangat dak lah. Bukan kata najis tempat kata oleh telak. Bukan. Tengok najis mukhaffafah. Budak yang belum sampai umur 2 tahun kita kata lelaki. Budak lelaki sebab orang gerai sangat budak-budak lelaki ni syarat beri kemudahan bagi dia. Bagi orang yang nak dukung dia, nak pimpin dia gapo tegak sekadar jiruh gitu je. Dia sekadar jiruh tegak orang panggil retak. Tak apa dah lah. Retak tak apa dah. Orang panggil gapo sana tu. Gapo panggil mukhaffafah, mana diringankan. Tu dia deh, diringankan. Makna kata diringankan. Orang panggil najis tu mana diringankan. Bila kata najis tu diringankan saat ni tu, mana sekadar tu pun kita buat lagu tu pun jadi tak ada salah dah lah. Tu dia deh. Lagu tu lah. Tu mudah-mudahan deh. Bagi orang-orang dak bela anak, bela cucu gapo saat ni tu dia panggil menyusahlah bagi dia saat ni tu. Menyusahlah maknanya ni ada orang tanya banyak orang dah. Banyak orang dah tanyanya, ialah hana nak buat jadi budak ni wahai mutah dak. Dia kata jadi maknanya jadi kita ambil hak-hak ulama kata dimaafkan tapi jangan terlalu banyaklah. Jangan terlalu banyak. Tu dia deh. Dia. Gapo dia mau tanya? Kemarin dulu syahid 2 orang. Gambar dah kirim salam wajib dak. Dia kirim salam gitu. Kita jawablah. Dia kirim salam gitu. Mana masa jadi hidup lah ni dia. Kau lepas dia mati kau lagu mana ni? Masa dia hidup lah. Ya. Mana dia kirim salam ya, kita jawab. Jadi kita jawab. Baboluk bauri. Kau jangan hantar lagi. Dia mau hantar setika ni jadi punah. Babo luk bauเรียน Jordan แล้วลูกวัวเกให้แม่จ่ายซะกัตให้เพราะที่นู้นลูกบอกว่าลำบากเลยวัวเกให้แม่ได้ไหมแม่ต้องทำยังไงYa tak ada apa dia tuai wakil dia tak ada apa. Ya gini, ya susah juga sengerti sebab di sana dia tempat demo di Jordan, dia duduk di Jordan dah. Jadi ada banyaklah pelajar duk telefon masuk marinya. Duk telefon masuk mari saat ni tu. Jadi susah nak cari orang fakir di mana, miskin di mana, muallah di mana, goreng. Jadi menyusahlah kata-katanya. Paya wakil kelik mari. Ya pada asal ya kena bui di sana lah kalau kemudahan ke. Kalau kemudahan di sana ke kena bui di sana lah sebab ya wajib di sana nung. Ya bila raih matahari di situ tegak mana kata di situlah ya ni kita tak cermat kita nak keluar zakat kita nampak tak nak cermat kita ni kalau kita cermat terlebih molek kita kata deh ya raih matahari di mana sabit tu malam raya tu kena pisah we kelik duduk rumah selalu tu dia kalau boleh kalaulah kita kata malam ni raya malam ni nampak anak boleh malam ni tu kita kena pisah duduk sini lah sebab kita nak keluar zakat sini. Kalau kita pergi raih matahari pada malam raya kita duduk di sana mana kita sakut dek enam. Padahal kita tak wagi dek enam fitrah kita. Ya sakut dek enam fitrah. Bukan sakut sini dak moga sini dia panggil lepas pada raih matahari dah. Mana sini kita tak cermat orang panggil. Kalau kita cermat orang panggil lebih comel lagi. Mana kita beringat lagu mana? Beringatnya waktu nak raih matahari ni pisah boleh kita kelik duduk di tempat kita masing-masing. Ni kita raih matahari di sini, pas kita duduk di sana. Lepas tu zakat fitrah ya bergantung di sana. Supaya kita gerbel di mana? Ya sakut situ. Gerbel di situ kena wis situ. Hak wajib stokor tu kan? Kita gerbel di petani, kita duduk sini, kita gerbel sana, wajib hak stokor tu kena beri kepada orang fakir di sana. Sebab lembu kita gerbah di sana, kita semelih di sana. Sedangkan kita ni orang hak juga gerbel ni orang sini. Kita ni orang sini. Bila kita ni orang sini, makna lembu kita gerbel di sana di petani ni misal. Mana wajib beri tu di sana lah hak sedekah wajib tu. Haram kita pindah hak stokor tu. Sebab kita pergi gerbang di sana walaupun kita orang sini.
Ni apa dia panggil ni? Bila kata anak di codan, tak ada kira codan tak codan copong, tak ada kira. Mana demo duk sana, wakil kita mari sini. Sedangkan wajib zakat di sana. Wajib kena beri di sana. Tapi oleh kerana menyusah. Tu satu peradin yang boleh kita nak wakil kelik. Yang keduanya, gapo dia panggil? Pindah zakat. Pindah zakat kan? Makna kita kena beri di sana. Lepas tu kita pindah hari pakai wakil kepada ibu di rumah. Itulah. Ni kita kena kan kita taklid orang yang mengatakan boleh wakil, boleh pindah zakat. Gitu. Tu dia tak pindah kerana moga kita halih dia nak mari duduk sini. Tu dia dia. Kita pindah daripada sana mari duduk sini. Kalau gitu orang panggil, maksudnya kata bab pindah. Orang panggil satu segi tu bab pindah. Kitanya wajib zakat di sana tu. Kita pindah mari wis sini. Makna kita berlaku di atas kaum tu juga mengatakan sah. Dia kena tengok ni lah. Kena tengok dalam soy apa tang om. Tengok tu. Itu dia. Raih matahari di sana, wajib peterah di sana. Dia tengok tu. Lepas tu kena beri kepada ahli fuqara masakin di sana. Lepas tu kita pindah kelik. Kalau gitu orang panggil halih mari. Panggil halih mari supaya ada own duit zakat tu lah. Dia mau wajib zakat di sana, lepas tu beri sikit di sana, lepas tu own mari. Dia panggil pindah zakat. Bina atas kaum tu lah. Sebab dia bukan semua sepakat kata tak sah. Pindah zakat ataupun haram mutlaqan. Dia bukan benda ijma' kata haram pindah dak. Mana khilaf ulama tetap pindah zakat. Kalau lah kita beri dah di sana, kita hantar klik mari pun tak ada apa lah. Tapi rupa-rupanya ni jadi dia katanya lambat. Maknanya lambat. Dia duduk di sana susah, menyusah orang panggil dak. Ya sungguh. Sebab kawan-kawan saing, kawan-kawan anak murid pada royak, payah apa di sana. Dia kata nak cari payah orang miskin. Moga kita ada tempat demo. Dia kata pas negara Arab pula dah. Itulah makna katanya kita nak keluar juga saat itu. Makna kita nak keluarlah sebab kita ada duit. Kalau tak ada duit, mana kita ada makin ni. Nak keluar juga maknanya nak keluar juga sebab makin ni kita ada duit, kita ada. Ginilah. Kita wakil klik. Betul wakil tu tak ada apa lah, cuma nak bahas katanya pindah zakat. So yang keduanya wajib di sana. Tu ya. Tapi dah tak ada arah juga tu buat dengan cara kalau dah tak ada arah orang panggil. Gitulah deh. Nampak gitulah. Tu dia. Bapa dia kata mati ibu, mana ibu seorang meninggal, seorang mati, mana meninggalnya anak perempuan 3 orang. Tu dia. Maknanya 3 orang ni tak ada anak laki-laki dah deh. 3 orang tinggal anak perempuan 3 orang. Adakah lain daripada anak perempuan tu boleh makan lagi? Tengok. Bapak dia ada kedak, bapak si mayat ada kedak, suami si mayat ada kedak. Tu dia bapak mayat, ibu mayat, suami mayat, saudara mayat. Ada anak perempuan kan ni. Saudara mayat tak ada pak saudara. Dia tengok no. Mengikut bagaimananya silsilah orang panggil faraid. Kalau sekadar kata seorang mati meninggal anak perempuan, tak habis akal dia. Boleh makan 2 suluh ya. 2 suluh, mana ada suluh lagi hak tak habis tu. Lain pula. Dia ni ada saudara kedak, mana pak saudara bagi perempuan, pak saudara bagi anak perempuan ni ada kedak. Dia saudara ni, saudara mayat ada kedak dia. Tu dia naik kepada pak saudara dia ada kedak. Sepupu dia ni ada, naik kono. Kalau pak dia tak ada, kalau pak mayat pun tak ada, mak mayat pun tak ada, suami mayat pun tak ada, ada anak perempuan saja. Maknanya harta dia tak habis. Ingat, anak putera dia harta dia tak habis. Bila harta dia tak habis, dia klik kepada orang yang dapat makan saka mengikut bagaimana tarikah saka dia lah. Dekat-dekat dengan wali jugalah tu, dengan wali nikah. Tu dia masalahnya. Ya deh. Baik. Jadi makna sabit tu bila tak ada anak laki-laki tu jadi maknanya orang panggil gapo pasal kita kecewa lah. Kecewa kerana maknanya tak boleh, tak habis saka kita tak habis. Bila tak ada anak lelaki tak habis saka kita. Mana gitu. Sebab itu usahalah
Deh sekarang sains pun banyak lagi yang tidak ada anak lelaki. Untunglah bagi orang ada anak lelaki, walaupun seorang pun bila ada anak lelaki mana harta habis. Dia panggil asabah di anak lelaki. Apa dia panggil? Lizakari mislu hazil unsaya, maka habis dia. Dua laki-laki, dua bagi laki-laki, satu bagi perempuan. Habis harta dia. Itu dia nah, kalau ada anak perempuan saja ni tak habis. Bila tak habis tu demo dek tekok tangbiang tu. Gapo? Ni pakak usia. Usia ni panhal dah. Orang wi hidup. Wi hidup. Mana beri pada bui hidup orang panggil. Aku bui tanah ni kemung, aku bui tanah ni kemung, mung tiga mung tiga, dah tiga orang tiga. Lepas tu mana ibu tu tak ada lah. Dia mana kata ibu tu tak ada banyak lah harta, muka dia beri dah. Ada juga lagu tu. Tapi semua saat ni tu maknanya tak bagus lah. Orang panggil tak comel lah. Kita nak lari daripada pesaka ni tak comel. Dia ada orang mari di rumah dak buat gitu, pas kita tanya sepatah. Daklah kita buat lagu ni mana kita tak setuju kau dengan undang syarak. Jadi mana kita tadi bahasa tekak gitulah. Dah nampak dia kata gini, dia kata dia ni harta banyak. Dia berasa sedih juga dak, dia harta banyak. Kalau tinggal harta boleh ke demo. Dia kata anak dia perempuan. Jadi ni baca, dia baca baris tu. Boleh ke demo tu siapa? Waris kita demo tu. So gidik cermat tak kena lagu orang panggil. So yang keduanya hagana tak ambil harta hak banyak tu dah. Ada bimbang takut boleh ke demo. Hagana tak buat kebajikan jariah. Gana tak sedekah jariah. Sedekah tempat jariah ni pernah di atas dunia tempat kita kenal ni banyak orang dak jariah hari ni ke. Buat masjid pun jariah. Buat kubur pun jariah, tanah kubur pun jariah, madrasah pun jariah, sekolah pun jariah. Kerana kita tak ada jariah harta kita. Duk bimbang takut boleh ke demo. Dah kita nak boleh kita kena jariah lah harta kita hak banyak saat itu. Deh katakanlah boleh pada anak sebanyak tu, kita kena bagilah pada hak utuk kita kemudian daripada mati. Pada kita dak lik lagu tu, baik kita lik lagu ni. Baik kita jariah kepada masjid, jariah kepada madrasah. Tadi dia dah bimbang takut dia ambil harta kita. Dia kata bila kita mati tinggal anak 2 orang 3 orang perempuan, harta tak habis. Bila harta tak habis, ia boleh kepada orang nung. Pak orang nung tu orang ni pak saudara kita misalnya. Pak kita dak seteru dengan dia. Dak seteru dengan dia, dak balah dengan dia, berasa sekut samah tak rela, tak jauh nak beri ke dia. Timbul perasaan lagu tu. Macam-macam nah. Ingat kita saat ni tu kita hidup seorang je, kita nak hidup tak boleh. Kita kena bergaul, kena ada pertolongan. Bila kita mati esok, siapa nak usung mayat kita? Bila kita tak ada esok, siapa nak usung mayat kita? Tak dia ke? Dia. Oleh tu kita nak jadi nak buat gitu, nak lik daripada pesaka ke apa, jangan makruh lagu tu. Makruh kita lik daripada pesaka. Maknanya kita mengikut undang-undang syarak itulah lebih. Ada orang lagi dia buat gitu, buat surat begini deh. Dia tak mau buin pada pak saudara dia tak mau. Baikkan gitu, baikkan gini. Ya tak sudah kita dengan waris ni, ya tak sudah. Kalau berasa sudah pun dia tak sudah orang panggil tu. Oleh itu kita harapnya begitulah. Ya deh, ada mau tanya tu dia panggil kita biasa dak kena dah supaya dia mau tanya ni. Nama apa anak putera tanya ni banyak orang mari dia buat. Dia kecek masalah ni bila anak perempuan tu dia tak habis sakoi. Dia tak habis harta. Tu dia nah. Sebelum daripada kita dak jawab dak gapo saat itu kita beritahulah. Bagi siapa yang ingin nak lun malam ni boleh. Malam ni kita sediakan orang nak buat bantuan, nak buat masjid, nak bantu masjid, boleh. Malam ni agaknya Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Maka di petang ni pun banyak dah. Demo dah khairat mari untuk buat buka puasa. Alhamdulillah. Tak ada terima kasih dengan secara lidah lagi ni. Sekadar ada hatta alhamdulillah. Maka saya ucap jutaan terima kasih kepada saudara-saudari yang ada duit mari untuk buat berbuka puasa.
Selain daripada untuk masjid, ada saudara kita dia buat untuk buka puasa. Alhamdulillah. Sebabnya kita buka puasa petang ni saat ni tu bukan petang biasa dah. Kalulah kita kata malam ni tu Lailatul Qadar, buka puasa petang ni bukan biasa. Luar biasa dah. Allah, kita beri 500, beri 100, 200 kepada orang buka puasa saat ni tu bukan biasa dah lah. Jadi luar biasa dah lah. Tu dia deh. Kalau tengok hak Imam Suyuti kata ni pun kita berasa berlamak-lamak dah. Tak ke? Sekut dengan kita beri pada orang faqih, orang alim, Tuhan balas 900,000. Ini Qurani pokati ya ni. Tak ada bersambit dengan masa, tak ada bersambit dengan bulan mana, masa mana, periya mana. Kita sedekah, beri sekut, Tuhan balas 900,000 di atas mana? Kalau kita beri di atas orang alim dengan faqih, ni orang alim, orang faqih, kita bagi ke dia. Itu dia. Wahidatum bi tis'i mi'ati alfin. Imam Suyuti kata, mana satu dengan 900,000, bukan 9,000, 900,000 insya-Allah. Oleh yang demikian, oleh yang demikian boleh lagi bagi mereka nak bantu, boleh lagi mereka nak own ke apa, boleh buka telak insya-Allah. Dia hak saya ada naknya dia boleh ke tak insya-Allah. Pakat-pakat sokanlah. Saya ada usaha di hari ni supaya dapatnya orang panggil nak hak rendah je. Deh sehari semalam kita ada buat rancangan kita ni minta Tuhan baginya 20,000 je. 20,000 ada yang malah tu banyak. Nak ratus nak gapo tu kita nak sikit dulu. Sikit 20,000 sekali sehari ni. Esok mari pula le 20,000 setiap malam. Insya-Allah 10 hari kita akan dapat 200, sebulan kita akan dapat 900 insya-Allah. Mana kita minta dengan Allah Taala taufik hidayah daripada saudara kita hak ia ada tu. Hak tak ada biar. Hak tak ada tu biarlah. Tak ada apa. Dia saya tak ada juga. Dia hak telefon mari, oh saya nak bui dia kata bapa tapi tak pandai nak masuk. Ada juga. Dia tak pandai nak masuk biasa mana dia mau dok royak unit beng tak reti dia kata. Tak apa. Gini tak apa. Orang reti banyak lagi, orang pandai berlambak lagi, tolong kita tanya dia. Ni awak ni pakai net bank ke tak? Ya. Minta tolong hak saya apa boleh 100 kod? Ya boleh. Saya bayar ke dia. Ni pun boleh, tak ada apa juga. Dia banyak dia mau duk telefon belum daripada asal tak ni. Nak tahu nombor telefon ada nak nombor akaun tanakan tu. Royak gitu. Siapa yang duduk dalam ni tolong sebar. Tolong sebar maknanya bila kita nak own masuk nama tu. Nama ada di car kita tu. Tu dia nah. Tu dia deh. Nai ดือน Ramadan เราแปรงฟันหลังละหมาดอัสรีได้ไหม Ya gini, bila kata kita perang fan tu makna kita buai ke bau tu lah deh. Bau musuk mulut sana itu mana saya gianya kita tak sah beruh lah, tak sah bersugi lah. Dia panggil bersugi. Dia panggil bersugi. Dia panggil apa? Bersugi. Berus gigi itulah dia panggil bersugi. Kita panggil berus gigi. Lepas tu dia panggil tu dia berus gigi. Ni kalau kita mengaji kitab hak biasa tua kita ni dia kata makruh. Dia kata gitu. Ada pun hak baru-baru ni tak apa. Kita ambil hak kita lah. Kita ambil ada mengaji lah. Maknanya bila kita beruh sana ya habislah, habis bau mulut kita di bau busuk mulut habislah. Malaikat ulama kata malaikat bau tu hak bukan daripada puasa. Lah no, kita gitu lupa makan. Kita lupa makan. Pukul 12 lebih kurang orang gerak tangan nasi dengan wah jering ke apa. Terlupa kata puasa. Habislah sepinggir je terlupa kata puasa. Bila habis pinggir terlupa kata puasa mana baulah mulut kitanya. Bau dengan buah jering, bau dengan hak tu lah, bau dengan hak ni lah. Sudah kerja juga ni. Busuklah mulut kitanya. Bukan busuk kerana puasa tu. Busuk kerana pergi makan terlupa. Maka di makan terlupa tidak ada salah. Pergi terlupa pada makan tak ada salah. Tak ada haram pun, tak ada berdosa pun terlupa pada makan. Mana dihalalkan tak berdosa. Bila tak berdosa tadi busuk mulut kita tu. Busuk bukan dengan sebab puasa, dengan sebab makan terlupa di bulan puasa. Maka ulama kata hal ni tidak makruh. Kalau kita beruh gigi pun tak apa. Sebab dia panggil busuk bukan hasil daripada puasa.
Adapun kalau kita lepas zuhur, lepas asar, lepas zuhur lagi hak Kak tanya ni, hak bis Nabil tanya ni, dia tanyanya lang-lamat asri. Ni hebat lagi. Dia semejak daripada zuhur, okey. Semejak daripada zuhur saat itu, bau tu kita kena jagalah, kena jaga widak bau kita lah. Kalau kita nak buai pun kita buai sikit-sikit jadilah. Mana widak bau busuk kita. Sebab Nabi datang khah mari la khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Nabi kata sesungguhnya demi Allah bau busuk mulut orang puasa ni lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi lagi. Apa nak royak? Gini, mana orang pakai minyak kasturi ada kebaikan. Bau busuk mulut mana ada kebaikan. Jadi makna kalau kita buat pandu, kita padu, ni pala minyak bau. Hak ni pala orang puasa patut pergi busuk mulut. Mana lebih? Hak ni bau sedap boleh pala. Hak ni bau busuk boleh pala juga. Tanding dua ni lebih orang busuk mulut lagi daripada bau orang pakai minyak kasturi. Sebab cuba kita ngaji fiqh. Bila kita nak pergi semaya raya, sunat kita pakai bau. Bila nak pergi jemaah, sunat kita pakai bau. Sebab kita pakai bau tadi menunjuk di atas kesucian kita. Dia panggil apa? Menghilangkan bau ni adalah sunnah Nabi. Kita orang lelaki lah ni. Jadi, bila kita pakai bau tu panggil, dapat pahala pakai bau. Bila kita pakai bau, dapat pahala pakai bau. Tapi mulut busuk, mulut orang puasa pun dapat pahala juga. Jadi mana kata pahala dengan pahala. Bila pahala dengan pahala ada dua tu. Mana lebih? Pahala pakai air bau dengan pahala busuk mulut. Banyak pahala busuk mulut lagi. Oleh yang demikian, bila lagu tu dah makna kata saya ria kita beringat jangan beruh. Ya lepas zuhur nah. Lepas zuhur ni mulai kita nak bau dah mulut kita. Bahkan kalau kita tidur atik tegak bau dah lah. Dia kalau berasa kata tubik rupa lain tu kita buat sikit-sikit orang panggil jaga maslahat, takut pergi muntah pergi apa tu ke mana kita buat dulu lepas tu kita lah. Tu nak royak kata kan, nak royak kata bau ni pun besar di sisi Allah Ta'ala. Bau busuk ni besar, pelik juga bau busuk tapi boleh pahala. Tapi dengan syarat bau hak tadi, bau hak bukan hak pelak dimakan minum kita di bulan puasa. Dia deh. Salam babo, welaan al-Quran, rau'an bab rew. Cabab mai. Bab buat apa? Ia tak ada kira betul rew. Ia kira kata betul rattilil Qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'an tartila. Kamu kena tertilkan Quran. Maknanya mung kena baca ai bit tajwid. Bukan mana larang derah supaya kita tadarrus dia baca derah. Dia tak supaya kita baca tarannum nu. Supaya dia musabaqah dia baca tarannum. Dia mengikut tarannum dia tu. Dia lamah tu. Hak kita dak baca ni kita baca tadarrus. Supaya mari dia dah tanya, saya tak betul mana nak panggil orang baca ramai-ramai di bulan puasa atas dia panggil apa? Tadarrus. Tadi dia gapo tadarrus? Tu dia asal mana darasa tu arti belajar asal daras tu mana belajar ni tak ada belajar pakai gi pederah. Munasabah dengan bahasa kita Melayu kata gi pederah Quran dua juh suta ya. Lepas tu dia nak tanya, baca derah bab mai. Lew bab samai. Tadi dia. Bab ni hak baca tak kena. Ni yang panggil rubba qari'il Quran. Nabi kata wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran. Banyak di kalangan orang baca Al-Quran. Tapi Al-Quran yal'anu. Quran laknat dia. Banyak orang baca, banyak Quran laknat. Itu ulama tafsir banyak tu. Begitu juga orang ingat Quran, hafal Quran, lepas tu terlupa. Ni pernah juga ni. Lepas tu dia panggil, dia tafsir pula. Apa kata manusia tak sunyi dari terlupa dan silap? Apa kena pergi berdosa kerana benda hak terlupa? Gini, kita terlupa dengan mana? Kita apa? Kita gede buat galik
Wak langli dia wak galik tak ada cara tu dia hafal mari tegak habis cekak berapa tahun kata setengah orang siapa pak tengah orang siapa lima ni pun ada nak ingat Quran bila ingat dah gida lok tu bahasa Melayu kita kecek lok kita gida lok lepas sebulan lepas sebulan lepas tu akhirnya terlupa Quran hak kita hafal tu ini berdosa besar sebab orang ingat Al-Quran pahala besar lupa Quran dosa besar ingat Quran pahala besar tu dia siapa besar tak besar diberi anumat boleh syafaat orang di bawah dianya satu riwayat 70 orang hak mustahak dengan neraka orang hak boleh orang kena masuk neraka dah ahli dia anak dia berapa waris cucu cicit dia semua hak kena masuk neraka maka orang hafizul Quran boleh syafaat 70 orang dia seorang ni Tuhan beri kemuliaan kepada dia jadi kalau kita pergi lupa lagu tu pergi buat terlupa pergi buat beri terlupa mana hasil pada tak pada tu bila tak pada tak peduli tak peduli tak pada akhirnya terlupa bila terlupa dosa besar begitu juga kita baca Quran bukan duduk murid betul derah betul tak kena tu sangatnya wal Quranu yal'anu mana Quran laknat sebab dia tak kena kalau baca derah kena tak apa tapi gitulah ya kena gitulah sebab orang dak lari dia jangan derah weh mutu apa tu juga kereta apa tu juga jangan derah sangat weh petai-petai ni budak pun ramai orang pun dok beli tepi tembok tepi batas tu ramai jangan derah sangat weh tadi ya bimbang jadi main kat tepi batas tak ada apa main tepi batas yo kereta jalan kat tengah batas ni dia tak kat tepi upuk ni dak keretanya tapi kaedah kita ya bimbang jadi main kat tepi batas bimbang walah tak ada tepuh buat tepi batas jadi tamak lembu kat tepi semar awak apa tamak lembu tepi semar ya bukan nak makan semar tu lah bimbang takut putus rabak atas semar tu dia orang panggil duk bimbang jalan dah lah tu inilah nak royak katanya betul kata riu dia tanya bab mai bab tak kita baca tu kena ketika kod rabiab dia kena dengan makhraj kena dengan huruf jangan dia tukar ha kha dia sira bukan sira tallazi bukan tallabi jadi tertukar dia panggil dia derah mari tu gitulah jadi kita nak menentu kata bila derah tu bab tak leh sebab derah kena mai bab orang panggil ini orang panggil rupa dia mau tanya ni barangkali duk di tadarruh al-Quran lah tu barangkali ada masalah ni duk di masalahnya kita duk derah Quran ni mimilah derah sungguh baca ru tu juga derah sungguh tu dia nah tu dia masa kita guna 1 jam 7 minit dah dengan waktu nak berbuka ni agak berapa minit lagi ni sekarang buku ni 18 di petani kita ni 25 ke 20 ni 2 tu lah tu dia deh tu dia tu dia kita nanti jawab lepas pada ni insya-Allah tu dia deh mana cuba kita cek tengok masing-masing tempat ada modok sini masing-masing ni cuba ringan mari sikit keadaan betul ni lah mana kalau mengikut kita di sini cuaca molek nanti tengok malai karya cuaca ada sebelah kita kata cuaca udara terpanggil sederhana ni udara sederhana jadi babo cak ungen kau banci nai pit poso banci tulah tu nama bil Islam ni on banci hak di depan tu cuma hak minta on slip mari on slip mari maksudnya page pun tak apa dalam messenger pun tak apa on mari sebab kita nak tengok nak cabut hak kata hak ni hak J2 misalnya hari ni tempat lapar J2 kita boleh colek hak tu waktu baik mari tak masuk dalam hak gulungan masjid banyak dah hari ni dia mau on mari on slip mari tu dia deh saat ni saudara kita daripada mana saat ni lupa nak tanya dah dia on mari dah kita guna dah tu beli kapal siap dah hak dia on mari untuk dia nak lung malam ni hak sungguhnya nak lung malam 27 ni Allah deh nak lung malam 27 insya-Allah
kita wisapa deh. Harap kada bil Islam hok dia tanya cak on ngen kau banci naik apa poso babo mana banci tu lo tapi minta atas selip mari. Supaya buat babo tu mudah nak cek dengan masuk duit kita sebab semua hok demo de on mari saat ni tu kita tanda semua. Misal kata hari ni tepat lapar je berapa hok demo beri. Cuma tandanya tu mana siapa-siapa tu tak tahulah. Kecualinya hak boleh tahu lebih kurangnya hak demo on selip mari buka puasa tu. Mana boleh tahu kata demo ni tu dia nah. Ya terima kasih tu bil Islam on marilah saya boleh tengok di selip sana itu maka saya pergi buat tu baik insyaallah. Di Phuket mencap fontok fahamen di Phuket maknanya ada saudara kita dia ikuti di Phuket. Lah nawe dia covid di Phuket tu dia boleh kedak nak semaya raya dengan cara jemaah lah mana boleh di padai ke di masjid ke boleh ke tak boleh di Phuket sana tu. Kita sini tu mana ada bicarana lagi katanya di menara tak boleh di jalan apa tak boleh di petani kita apa panggil nanti tunggu dulu lah mana tu insyaallah doalah supaya boleh di Krungthep di Bangkok kita fontok masa kru je kata kah deh kemudian nama apa Nur Aini dah nawe kemungkinan nawe ni orang petani dah dia duduk di Bukit fontok dia kata masa kru ya tengoklah kita pakat lun lah malam ni insyaallah jangan kita buat gapo je panggil dia berbuat gapo jangan sud tak ada arah mari duduk di naco kita pakat lun pakat ambil gapo walaupun kita ada bercakap di sini pa tengok anak murid duduk kat Bangkok kau tu ni bang nang serta fontok nang sampai nampak gelak belah sana tapi sini tak apa lagi tapi kalau malai tu kau daya tu malai tu lo je tak ada kira di Bangkok di bang nang serta bang nang Phuket tak Phuket beton pun hak tu lo je tu dia nah. Ya terima kasih oleh itu masanya dah cukup Kuning 22 kita tamat setakat ni dulu insyaallah kita sama kare je 9.30 lebih kurang ya terima kasih jadi wallahu alam.